di sini sukalah ayanda memperkhabarkan perbezaan antara ilmu syariat dengan hakikat. Apa yang dikatakan syariat, apa yang dikatakan hakikat. Bulan lepas kita baru sahaja merayakan perayaan Aidilfitri. Sebelum hari raya kita kena berpuasa di bulan Ramadan. Ya, perhati baik-baik, perhati betul-betul. Kenapa bermulanya puasa? Jadi bermulanya puasa ini umpamanya ibu bulan. Ya, ini umpamanya anak bulan. Jadi apabila terlihatnya anak bulan macam bulan sabit, sikit bulan sabit kan? Dah tahu ke belum cerita ni? Sudah, dah tahu dah. Cerita ni belum pernah dengar. Belum. Baik. Bermulanya puasa apabila kita melihat anak bulan di atas langit. Ini ibu bulan, ini anak bulan. Anak bulan dia keluar sikit macam bulan sabit. Maka wajiblah kamu berpuasa di bulan Ramadan. Lalu anak bulan ni berputar selama 4 minggu. Ya. Berputar selama 4 minggu. Kemudian anak bulan ini masuk ke dalam ibu bulan. Nah, sudah tidak kelihatan lagi anak bulan. Ya. Maka wajiblah kamu berhari raya, haram berpuasa. Ya, lagi sekali. Ini ibu bulan. Untuk memulakan bulan puasa, dia kena melihat anak bulan. Anak bulan kelihatan seperti bulan sabit. Maka hendaklah kamu berpuasa di bulan Ramadan. Jadi anak bulan ini berputar bulan ini selama 4 minggu. Jadi jikalau masuk je anak bulan ke dalam ibu bulan, maka hendaklah kamu berhari raya, haram berpuasa. Hari raya pula, hari raya Aidilfitri. Di situ sajalah cerita fiqahnya. Dalam kitab, dalam syarahan mana-mana pun. Jadi kita mengaji ni jangan sebatas fiqah, jangan sebatas syariat. Di sebalik cerita fiqah, di sebalik cerita syariat itu ada dia punya maksud yang tersembunyi. Baik, apa yang tersembunyinya? Ilmu syariat itu tersembunyinya ilmu hakikat di sebalik syariat. Baik. Ibu bulan ini umpama Allah Subhanahu Wa Taala. Anak bulan ini umpama diri kita. Anak bulan umpama diri kita. Jadi mula-mula asal usul kita, semula jadi kita, fitrah kita, ada tidak? Tidak ada bukan? Mula-mula Allah bersendirian, tidak ada kita. Lalu diciptalah kita. Terlihatlah anak bulan. Jadi anak bulan, ibu bulan ni bukan perkara di atas langit. Ibu bulan ini umpama Allah, anak bulan ni umpama diri kita. Jadi kalau mengikut fahaman fiqah, anak bulan, ibu bulan tu semuanya duduk di atas langit. Jadi orang mengaji hakikat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kamu tidak tilik pada diri kamu sendiri? Kenapa nak tilik langit, bulan, bintang? Apa kena mengena dengan bulan bintang? Bukan bulan bintang yang masuk surga neraka. Yang masuk surga neraka tu kamu. Jadi aku bagi kiasan bulan bintang di atas langit supaya kamu mengambil pengajaran sebenarnya maksudnya letak di atas diri kita. Jadi apabila nampak ini Allah, ini kita, ini diri kita. Apabila terlihat dirimu, maka hendak kamu kembalikan balik kepada asalmu, iaitu fitri. Fitri artinya fitrah. Fitrah artinya kembali semula jadi. Apa nak dikembalikan? Kita ini, jasad kita ini terdiri dari 4 anasir, 4 unsur. Zat, sifat, af'al, asma'. 4 perkara. Itu dikatakan 4 minggu. Jadi hendaklah kamu berpatah balik. Hendaklah kamu mengembalikan balik zat, sifat, af'al, asma' ini ke dalam asalmu.
ke dalam tempat fitrimu, fitrah. Itu dia kata hari raya fitri. Artinya hari raya fitrah. Apa arti fitrah? Balik kepada semula jadi kamu. Balik kepada asalmu. Kalau dulu kamu tidak ada, ya sekarang pun sudah tidak ada. Tenggelam anak bulan ke dalam ibu bulan. Maka berhari rayalah Aidilfitri dan haram berpuasa. Jadi kita belajar makrifat, kiasan Allah bulan bintang di atas langit itu letak atas diri kita. Apabila kita terlihat adanya diri kita ni ada 4 perkara. Zat siapa punya, sifat siapa punya, asma siapa punya, af'al siapa punya. Jadi 4 ini miliknya Allah. Miliknya Allah. Jadi hendaklah kamu kembali ke tempat asalmu. Itu dikatakan fitrah. Jadi itu makanya Allah berkata, sekalian ibadah, akan ke semua ibadah, semua aku kembalikan kepadamu. Melainkan ibadah puasa itu satu-satunya ibadah milik aku. Kenapa ibadah puasa menjadi milik Allah? Tidak solat, tidak haji. Betul tidak? Ibadah puasa milik siapa? Satu-satunya milik Allah. Yang lain tak apa. Kamu ambil, aku kasih kepada kamu sembahyang, solat, zikir, haji. Semua ibadah lain tu aku bagi kepada kau. Tetapi ibadah puasa itu hak aku. Apa arti ibadah hak dia? Sebab apa? Dulu kita tidak ada. Ya, sekarang ada. Kemudian kembali kalau tidak ada. Itu makanya sekalian akan dirimu ini hak aku. Yang lain itu aku kembali kepada engkau. Tetapi dirimu ini hak aku. Tangan aku, kaki aku, daripada ujung rambut sampai ujung kepala, hendaklah kamu kembalikan ke tempat asalmu. Baliklah kamu kepada semula jadi, fitrahmu. Begitu. Jadi maksud Ramadan ini bahasa Arab. Bahasa Melayu kata rahmat, nikmat, barakah. Betul tidak? Bulan nikmat, bulan rahmat, bulan barakah. Bukan bulan di atas langit. Apa kena-mengena bulan di atas langit? Ini rahmat, nikmat, barakah Allah. Mana penglihatannya? Kan nikmat. Pendengarannya. Itu kan rahmat. Akan sekalian anggotanya. Itu semua ada barakah. Tapi milik siapa? Miliknya Allah. Jadi naklah kamu kembalikan balik kepada aku. Sebagaimana asalmu. Sebagaimana fitrahmu. Sebagaimana semula jadimu. Maka itulah yang dikatakan Ramadan, rahmat, nikmat, barakah itu milik aku. Ini nak kena faham. Jadi tidak selesai orang Islam ni dengan satu hari raya. Dia kena ada 2 hari raya, iaitu hari raya korban. Apa maksud korban? Maksud sembelih. Apa maksud sembelih? Memisahkan nyawa daripada badan. Itu maksud sembelih. Bukan kerana dagingnya, bukan kerana darahnya. Allah tak lapar daging, Allah tak dahaga, darahnya lembu. Artinya sembelih. Apa arti sembelih? Memisahkan nyawa dari badan. Jadi jangan letak nyawanya kerbau, nyawanya sapi, nyawanya unta. Apa kena-mengena dengan unta? Jadi jikalau hari raya Aidilfitri, serah sifatmu, serah zahirmu kepada Allah. Hari raya sembelih, serahkan nyawa kepada Allah. Jadi lengkaplah dua-dua penyerahan zahir dan batin kepada Allah. Kalau sudah kita serah zahir batin kepada Allah, nak serah apa lagi? Cukuplah, sempurnalah kita sebagai seorang insan, sebagai seorang hamba Allah. Ini maksud. Jadi kalau kita mengaji sebatas fiqh, sebatas syariat, makanya bulan bintang di atas langit lah yang kita pandang.
Makanya kalau korban lembu, kerbau, sapi, unta lah yang kita pandang. Itu kiasan sahaja. Itu maka Nabi Ibrahim sembelih anak, sembelih. Bukan sembelih potongnya leher. Artinya apa? Menyerah nyawa kepada Allah. Menyerah roh kepada Allah. Nah begitu. Ya. Biarpun berulang kali dengar supaya masak. Jadi fahamlah kita pada hari ini Hari Raya Aidilfitri, Fitri arti fitrah, fitrah arti semula jadi. Artinya apa? Jikalau asal hak Allah, hendaklah kamu kembalikan balik kepada Allah akan zahirmu. Adapun Hari Raya Kurban mengembalikan nyawa kepada Allah. Maka selesailah kita sebagai insan menyerah zahir dan batin kepada Allah. Tapi jikalau terserah zahir batin kepada Allah, mana yang dikatakan kita? Ini yang dikata mengenal diri. Mengenal diri ini setelah tidak lagi mengenal diri sendiri. Malaikat terlihat Allah, semua dah tak ada dah aku mana. Ini dia kata mengenal diri. Orang yang mengenal diri itu setelah tidak lagi mengenal diri sendiri. Dia tak tahu dah mana diri dia mana. Tangan milik Allah, kaki milik Allah, semua milik Allah. Itu saja. Ini perkara yang besar. Pada Hari Raya kehadapan, tak salah kita duduk pada bulan bintang. Ya, duduk pada bulan Mei ke, bulan April ke, jangan duduk bulan itu. Duduklah pada fitrah bulan bintang diri sendiri. Ya, habis. Cukuplah kita sebagai hamba, tak ada apa dah, serah dah. Ya, itu saja. Tutup salat.